Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5. Bab 7, Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia. Di bawah tajuk kecilnya, Kuasa Pemerintahan, iaitu Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman. Sebelum cikgu mengajar, seperti biasa nak minta semua guru-guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, kuasa pemerintahan di Malaysia ada 3 badan. Yang pertama, Badan Perundangan. Yang kedua, Badan Pelaksana. Dan yang ketiga, Badan Kehakiman. Hari ini kita akan belajar Badan Pelaksana dan juga Badan Kehakiman. Kerana sebelum ni kita dah belajar dah Badan Perundangan. Jadi tinggal 2 badan kita tak belajar lagi. Iaitu Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman. Baik, tengok Badan Pelaksana dulu. Badan Pelaksana juga dikenali sebagai eksekutif. Jemaah Menteri atau Kabinet Menteri merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan Malaysia. Siapa badan pelaksana bagi negara Malaysia? Iaitu Jemaah Menteri atau Kabinet Menteri. Jemaah Menteri, Kabinet Menteri sama aja. Mereka ni adalah badan pelaksana bagi negara Malaysia. Tugas Jemaah Menteri adalah menggubah dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Apa tugas Jemaah Menteri? Menggubah dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Okey, tengok Perdana Menteri merupakan ketua Jemaah Menteri. Siapa ketua Jemaah Menteri? Perdana Menteri. Perdana Menteri dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri. Betul ke Perdana Menteri dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri? Ya, betul. Perdana Menteri dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri mengetuai sesebuah kementerian atau beberapa buah kementerian. Ya, selalunya Perdana Menteri ini mengetuai Jabatan Perdana Menteri dengan Kementerian Keuangan. Jadi Perdana Menteri dengan Timbalan Perdana Menteri boleh mengetuai sesebuah kementerian atau beberapa buah kementerian. Tak semestinya satu je kementerian. Okey, di bawah Timbalan Perdana Menteri adalah menteri. Tugas menteri adalah mengetuai setiap kementerian yang ditugaskan untuk menggubah dasar-dasar kerajaan dan merancang atau menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial negara. Tugas menteri pula apa? Tugas menteri adalah ketua di setiap kementerian. Ya. Jadi menteri ini adalah ketua kementerian. Tugas kementerian apa? Tugas kementerian adalah menggubah dasar-dasar kerajaan dan merancang pembangunan ekonomi dan sosial. Okey, tengok. Menteri dibantu oleh Timbalan Menteri. Betul ke menteri dibantu oleh Timbalan Menteri? Ya, betul. Kalau Perdana Menteri tadi dibantu oleh siapa? Timbalan Perdana Menteri. Jadi menteri dibantu oleh siapa? Timbalan Menteri. Ya, menteri dibantu oleh Timbalan Menteri atau Setiausaha Politik atau Setiausaha Parlimen. Sebab menteri dengan Timbalan Menteri ini adalah orang politik, jadi automatik daripada Setiausaha Politik. Dan menteri Timbalan Menteri ini juga akan masuk ke Parlimen, jadi daripada Setiausaha Parlimen. Jadi yang paling penting, pelajar kena ingat, menteri dibantu oleh Timbalan Menteri. Perdana Menteri dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri. Selain itu ada juga menteri yang tidak diberikan tugas dalam kementerian. Mereka ni dikenali sebagai menteri tak berportfolio dan diberi tugas tertentu oleh Perdana Menteri. Ada juga menteri yang tak diberi tugas dalam kementerian tapi diberi tugas tertentu. Mereka ni dikenali sebagai menteri tak berportfolio. Okey, tengok. Di bawah Timbalan Menteri adalah Ketua Setiausaha Negara. Ya, dia ni yang buat kerja ni. Ketua Setiausaha Negara adalah ketua kepada perkhidmatan awam di Malaysia dan tugasnya mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan. Ya, bahawa betul ke kalau dalam persatuan-persatuan yang paling banyak buat kerja siapa dia? Setiausaha. Jadi dalam perkhidmatan awam di Malaysia, siapa ketua perkhidmatan awam? Ketua Setiausaha Negara. Bahawa Ketua Setiausaha Negara adalah Ketua Setiausaha Kementerian. Ketua Setiausaha Kementerian adalah Ketua Pentadbiran Kementerian. Ya. Jadi Ketua Setiausaha Kementerian, Ketua Pentadbiran saja. Siapa Ketua Kementerian? Ketua Kementerian adalah Menteri. Dapat tak? Cikgu ulang balik dah. Ketua Kementerian adalah Menteri. Ketua Pentadbiran Kementerian adalah Ketua Setiausaha Kementerian.
Setiap kementerian mempunyai jabatan pada peringkat pusat, negeri dan juga daerah. Contoh, Kementerian Pelajaran Malaysia. Ada tak jabatan di peringkat negeri? Ada. Jabatan Pelajaran Negeri. Ataupun Jabatan Pelajaran Daerah. Jadi semua kementerian selalunya akan ada jabatan kerajaan. Cikgu ulang balik lah. Kementerian Pelajaran ada jabatan tak? Ada. Dipanggil apa? Jabatan Pelajaran Negeri. Pandainya. Okey. Ketua pengarah merupakan ketua di jabatan kerajaan. Siapa ketua jabatan? Iaitu ketua pengarah. Last sekali di dalam perkhidmatan awam, kaki tangan kerajaan ataupun pegawai perkhidmatan awam adalah merupakan individu yang bertanggungjawab melaksanakan semua dasar dan tugas yang ditetapkan oleh kerajaan di bawah kementerian atau jabatan kerajaan. Last sekali, siapa yang buat kerja? Yang buat kerja adalah kaki tangan kerajaan ataupun pegawai perkhidmatan awam. Dia penilai yang melaksanakan semua dasar dan tugas-tugas yang ditentukan oleh kerajaan di bawah kementerian ataupun jabatan kerajaan. Jadi cikgu ulang balik nak. Semua sekali di bawah Jemaah Menteri ada berapa perkara? Ada 9 perkara yang wajib pelajar ketahui. Yang pertama, Jemaah Menteri. Badan pelaksana di Malaysia adalah Jemaah Menteri. Jemaah Menteri diketuai oleh Perdana Menteri. Yang pertama, Jemaah Menteri. Yang kedua, Perdana Menteri. Yang ketiga, Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri adalah membantu Perdana Menteri. Bawah Timbalan Menteri adalah Menteri. Menteri dibantu oleh Timbalan Menteri. Bawah Timbalan Menteri adalah Ketua Setiausaha Negara. Bawah Ketua Setiausaha Negara adalah Ketua Setiausaha Kementerian. Ya, setiap kementerian ada Ketua Setiausaha Kementeriannya. Bawah Ketua Setiausaha Kementerian adalah Ketua Jabatan ataupun Ketua Pengarah. Ya, setiap kementerian ada jabatan. Apa ni dikenali sebagai Ketua Jabatan atau Ketua Pengarah. Dan last sekali, kaki tangan kerajaan ataupun pegawai perkhidmatan awam. Selain itu, wujud juga badan berkanun yang merupakan badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa autonomi tertentu dan bertanggungjawab mempercepat pentadbiran dan program pembangunan kerajaan. Ingatlah, badan berkanun ini adalah badan separuh kerajaan. Dia penilai yang membantu mempercepatkan pentadbiran dan program pembangunan kerajaan. Contoh badan berkanun apa dah? Felda, Fekra itu adalah badan berkanun yang dianggap sebagai separuh kerajaan. Mereka ni lah yang mempercepatkan pembangunan di daerah. Betul tak? Felda, Fekra tu pembangunan di daerah kan? Ya, betul. Last sekali, Suruhanjaya ditubuhkan untuk mengendalikan urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan pemantauan disiplin perkhidmatan awam. Seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dan Suruhanjaya Perkhidmatan Undang-Undang dan Kehakiman. Ada 3 tugas Suruhanjaya yang penting. Yang pertama, melantik. Lepas lantik dah lama dah kerja bagus dah. Yang kedua, kenaikan pangkat. Dan yang ketiga, lepas dah kerja sangat lama dah, takut pekerja tu bosan, dia akan buat masalah disiplin. Jadi yang ketiga, memantau disiplin perkhidmatan awam. Jadi ada berapa tugas semua Suruhanjaya? Ada tiga semua. Yang pertama melantik, yang kedua naik pangkat dan yang ketiga memantau disiplin. Okey, kita ulang kaji balik tentang badan pelaksana. Badan pelaksana di Malaysia di bawah tanggungjawab siapa? Di bawah tanggungjawab Jemaah Menteri. Ingatlah, di bawah Jemaah Menteri ada Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah Ketua Jemaah Menteri. Di bawah Perdana Menteri ada Timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri dengan Timbalan Perdana Menteri mengetuai sesebuah kementerian atau beberapa buah kementerian. Di bawah Timbalan Perdana Menteri ada Menteri. Menteri mengetuai kementerian. Tugas kementerian adalah mengubah dasar-dasar kerajaan dan melaksanakan pembangunan ekonomi dan sosial. Bawah menteri ada Timbalan Menteri. Bawah Timbalan Menteri adalah Ketua Setiausaha Negara. Ketua Setiausaha Negara ni adalah ketua bagi perkhidmatan awam dan dialah yang akan memantau ataupun melihat perjalanan semua kementerian dan juga jabatan-jabatan kerajaan. Dialah yang paling bertanggungjawab kepada semua kementerian dan jabatan kerajaan. Bahawa Ketua Setiausaha Negara adalah Ketua Setiausaha Kementerian. Ketua Setiausaha Kementerian adalah Ketua Pentadbir Kementerian. Ingat, Ketua Kementerian adalah Menteri. Ketua Pentadbir adalah Ketua Setiausaha Kementerian. Di bawah kementerian ada Jabatan Kerajaan.
iaitu ada ketua jabatan ataupun ketua pengarah. Dan last sekali adalah kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan lah yang bertanggungjawab melaksanakan semua dasar-dasar kerajaan dan juga melaksanakan semua tindakan yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan di bawah kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan. Jadi formula untuk badan pelaksana, PM tepi minta setia pada kaki tangan. PM merujuk pada Perdana Menteri, tepi merujuk pada Timbalan Perdana Menteri. Tepi itu, cikgu lupa nak buat dalam penerangan formula, tepi itu merujuk pada Timbalan Perdana Menteri. Minta merujuk pada Menteri, setia merujuk pada Setia Usaha Ketua Setiausaha Negara dengan Ketua Setiausaha Kementerian. Pada merujuk pada pengarah iaitu Ketua Pengarah ataupun Ketua Jabatan. Last sekali kaki tangan merujuk pada kaki tangan kerajaan. Jadi apa formula badan pelaksana? PM tepi minta setia pada kaki tangan. PM Perdana Menteri, di bawah Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri. Tepi itu Timbalan Menteri. Minta tu Menteri, di bawah Menteri Timbalan Menteri. Setia tu adalah Ketua Setiausaha Negara, Ketua Setiausaha Kementerian. Pada tu merujuk pada Ketua Pengarah. Kaki tangan merujuk pada kaki tangan kerajaan. Okey, tengok yang kedua. Yang kedua adalah badan kehakiman ataupun judisiari. Badan kehakiman mempunyai kuasa mendengar perkara sivil iaitu berkaitan dengan saman. Apa persamaan sivil dan juga saman? Persamaan sivil dan saman adalah kedua-duanya ejaan bermula daripada huruf S. Ingat perkara sivil berkaitan dengan saman. Dua-dua ejaan sivil dan juga saman bermula daripada huruf S. Sivil, saman. Yang kedua, mendengar perkara jenayah iaitu melibatkan kanun keseksaan. Ya, semua jenayah akan kena seksa. Contoh merogol. Apa hukumannya? Kena sebat ataupun kena rotan. Oh, seksanya kena rotan. Lepas tu kena penjara lagi. Jadi perkara jenayah melibatkan kanun keseksaan. Jadi ada berapa perkara yang badan kehakiman dengar? Ada dua perkara. Yang pertama, perkara sivil. Yang kedua, perkara jenayah. Perkara sivil berkaitan dengan saman. Perkara jenayah berkaitan dengan kanun keseksaan. Okey, yang kedua, hakim. Hakim tidak dibenarkan melibatkan diri dalam politik. Ya, hakim tak boleh join politik. Yang ketiga, mentafsir. Tiga perkara dia mentafsir. Yang pertama, mentafsir perlembagaan persekutuan. Di bawah sikit pada persekutuan, mentafsir perlembagaan negeri. Dan bawah sekali, mentafsir undang-undang. Jadi ada berapa perkara dia tafsir? Tiga perkara. Yang pertama, mentafsir perlembagaan persekutuan. Yang kedua, mentafsir perlembagaan negeri. Dan yang ketiga, mentafsir undang-undang. Selain itu juga, badan kehakiman menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan pelaksana ataupun badan perundangan. Mereka ni yang akan tentukan sahih ataupun tidak sahih. Dua lagi badan di bawah kuasa pemerintah iaitu badan pelaksana dengan badan perundangan. Okey, yang kelima, badan kehakiman juga berkuasa mengisytiharkan undang-undang bertulis yang dibuat oleh kerajaan persekutuan ataupun negeri dan juga berkuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan itu tidak sah di sisi undang-undang. Jadi ada beberapa perkara di isytihar, ada dua perkara. Yang pertama, undang-undang bertulis yang dibuat oleh kerajaan persekutuan ataupun negeri. Dan yang kedua, segala tindakan kerajaan persekutuan adalah tidak sah di sisi undang-undang. Mereka je yang boleh isytihar. Sah ke tak sah segala tindakan kerajaan persekutuan tersebut. Jadi ada dua perkara ada isytihar. Yang pertama, tulis. Yang kedua, tindakan. Tulis dengan tindakan ni, kedua-dua ejaan bermula daripada huruf T. Yang pertama, undang-undang bertulis yang dibuat oleh kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri. Yang kedua, tindakan kerajaan persekutuan adalah tidak sah di sisi undang-undang. Dua perkara ada isytihar. Tulis, tindakan. Seterusnya, mahkamah. Mahkamah tidak berkuasa meminda undang-undang. Ya, mahkamah, apa perkara yang mahkamah tak boleh buat? Semua mahkamah boleh buat. Satu perkara tak boleh buat. Tak boleh buat apa? Tidak boleh pindah undang-undang. Mahkamah kena ikut je semua undang-undang. Dia tak boleh pindah pun undang-undang. Yang kedua, mahkamah disusun mengikut sistem hierarki. Ya, ada di atas, ada mahkamah paling tinggi, ada mahkamah rendah sikit, ada mahkamah paling rendah. Hal ini bagi membolehkan individu yang tidak berpuas hati terhadap keputusan mahkamah membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi. Ya, kalau mahkamah yang rendah buat keputusan, individu itu tak puas hati terhadap mahkamah rendah, dia buat rayuan ke mahkamah lebih tinggi untuk dibicarakan semula. Okey, tengok apa formula untuk badan kehakiman. Dengar hantu langsir, sah istirahat mak.
Dengan hantu mana? Hantu langsir. Sah istirahat mak. Ya, dia habang kat mak dah. Hantu langsir dah istirahat dah. Hantu langsir dia tak lakat dah. Tengok penerangan formula. Dengar merujuk pada mendengar. Mendengar apa perkara tadi? Dua perkara. Perkara sivil dengan perkara jenayah. Sivil berkaitan dengan saman, jenayah berkaitan kanun keseksaan. Hantu merujuk pada hakim, persamaan pada huruf HA. Hakim tidak boleh melibatkan diri dengan politik. Langsir merujuk pada tafsir. Langsir dengan tafsir persamaan pada sebutan belakangnya C. Langsir, tafsir. Ada apa perkara badan kehakiman tafsir? 3 perkara. Yang pertama, Perlembagaan Persekutuan. Kedua, Perlembagaan Negeri. Yang ketiga, undang-undang. Dengan hantu langsir, sah. Sah merujuk pada sahih. Sahih ada 2 sebutan. Cikgu ambil 3 huruf pertamanya, sah. Sah merujuk pada sahih. Menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan pelaksana ataupun badan perundangan. Istirahat merujuk pada istiharkan. Mengisytiharkan. Persamaan pada huruf I-S-T-I-H. Istirahat merujuk pada istiharkan. Berapa perkara yang badan kehakiman istiharkan? Ada 2 perkara. Yang pertama, undang-undang bertulis. Tulis. Yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Yang kedua, tindakan Kerajaan Persekutuan adalah tidak sah di sisi undang-undang. Last sekali, mak. Mak merujuk pada mahkamah. Mahkamah boleh buat semua benda. Apa mahkamah tak boleh buat? Tidak boleh meminda undang-undang. Dan mahkamah disusun mengikut hierarki. Apa tujuannya disusun macam tu? Agar orang yang tak puas hati terhadap keputusan mahkamah boleh membuat rayuan. Jadi apa formula badan kehakiman? Dengar hantu langsir, sah istirahat mak. Apa formula badan pelaksana tadi? PM tepi, minta setia pada kaki tangan. Okey, tengok. Analisis kekerapan bab 7 untuk kertas 2 daripada 2010 sampai 2019. Tengok bab 7 ni tak pernah miss lagi 3 tahun yang terakhir. Okey, kita tengok dulu. Yang warna merah tu SPM sebenar, kuning tu SPM ulangan. Tengok SPM sebenar yang warna merah tu. 2010 naik, 2011 naik, 2013 naik, 2010 naik, 2011 naik, 2012 pun naik, 2013 tak naik, 2014 tak naik, 2015 naik balik, 2016 tak naik, 2017 naik, 2018 naik, 2019 naik, 2020 ya berkemungkinan akan naik. Okey, tengok SPM ulangan pula. 14 ulangan tak naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan pun naik juga. 5 tahun berturut-turut dalam SPM ulangan naik untuk bab 7. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna merah tu. SPM sebenar. Cikgu ulang balik dia punya trend lah. Naik, naik, naik. Tak naik, tak naik. Naik, tak naik. Naik, naik, naik. 2020 berkemungkinan akan naik. Tolong bagi perhatian untuk bab 7 juga. Okey, tengok analisis kekerapan tajuk kertas 2 yang kita belajar tadi. Daripada SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Badan pelaksana dengan badan kehakiman. Setakatlah ni dalam SPM sebenarnya baru sekali je ditanya tajuk yang kita belajar tadi. Iaitu 2017, badan mahkamah dan badan kehakiman. Baru sekali je ditanya lah, 2017. Lah ni dah 2000 apa? 2020. Jadi tolong bagi perhatian yang lebih untuk tajuk 3 badan ni. Badan perundangan, badan kehakiman dan juga badan pelaksana. SPM ulangan baru 2 kali, 2015 ulangan, 2016 ulangan. Jadi tolong bagi perhatian lah. 2017 last, lah ni dah 2020. Bermaksud dah 3 tahun dah berselang. Jadi tolong bagi perhatian. Okey, tengok contoh soalan esei. Sistem pemerintahan negara Malaysia terdiri daripada badan perundangan, badan pelaksana dan badan kehakiman. Markah bagi soalan esei ni adalah 488. Okey, kita tengok satu persatu. Soalan A. Apakah peranan sistem kehakiman yang diamalkan di negara kita? Apa kehendak soalan? Peranan sistem kehakiman. Ingatlah, tugas hakim adalah mendengar. Betul ke tugas hakim mendengar? Ya, hakim duduk. Kalau tengok dalam cerita, mana-mana cerita, hakim dia duduk di atas. Apa tugas dia? Tugas dia dengar. Orang bagi penerangan, orang cerita ni, tugas dia mendengar. Mendengar apa perkara? 2 perkara. Perkara sivil ataupun perkara jenayah. Perkara sivil melibatkan saman dan perkara jenayah melibatkan kanun keseksaan. Ada formula tak sistem kehakiman? Ada apa formula dia? Dengar hantu langsir, sah istirahat mak. Okey, soalan esei seperti biasa ada pembuka. Tengok apa pembuka dia. Peranan sistem kehakiman diamalkan di negara kita ialah kuasa mendengar perkara sivil iaitu berkaitan dengan saman. Titik. Penanda wacana cikgu ajar adalah guna number. Jadi kedua, koma. Mendengar perkara jenayah iaitu melibatkan kanun keseksaan. Titik. Lepas kedua, ketiga, koma.
Dengar hantu. Hantu itu adalah hakim. Hakim tidak dibenarkan melibatkan diri dalam politik. Lepas ketiga, keempat, langsir merujuk pada tafsir. Keempat, mentafsir 3 perkara, perlembagaan persekutuan, perlembagaan negeri dan juga undang-undang. Ada lagi tak? Ada lagi. Apa formula dia? Ingat balik. Dengar hantu langsir sah. Sah tu merujuk apa? Menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan pelaksana dan juga badan perundangan. Istirihat tu merujuk apa? Mengistiharkan 2 perkara. Undang-undang yang ditulis dan juga tindakan. Undang-undang ditulis oleh Persekutuan dan juga negeri. Tindakan persekutuan adalah tidak sah di sisi undang-undang. Mak tu apa dia? Mahkamah. Apa mahkamah tak boleh buat? Mahkamah tidak boleh meminda undang-undang. Dan mahkamah juga disusun mengikut hierarki supaya orang yang tidak puas hati dengan keputusan mahkamah boleh membuat rayuan di mahkamah lebih tinggi. Okey, tengok soalan B. Terangkan tugas jemaah menteri sebagai badan pelaksana dalam pemerintahan negara kita. Apa kehendak soalan? Tugas jemaah menteri sebagai badan pelaksana. Bila disebut badan pelaksana, ada formula tak? Ya, ada formula. Apa formula dah? PM tepi, minta setia pada kaki tangan. Okey, tengok soalan esei seperti biasa, ada pembuka. Tengok pembuka dah. Tugas jemaah menteri sebagai badan pelaksana dalam pemerintahan negara kita ialah mengubah dasar kerajaan dalam semua perkara. Ataupun kalau lepas ialah tu tulis. Kalau lepas ialah tu boleh terus masuk formula. Jadi ayat dia boleh macam ni. Tugas jemaah menteri dalam badan pelaksana dalam pemerintahan negara kita ialah jemaah menteri diketuai oleh Perdana Menteri. Ya, macam tu pun boleh juga. Masuk tu formula. Apa formula tadi? PM tepi, minta setia pada kaki tangan. Okey. Lepas titik, penanda wacana cikgu ajak seperti biasa guna number. Kedua, Perdana Menteri merupakan ketua jemaah menteri. Titik. Lepas kedua, ketiga, Perdana Menteri dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri. Titik. Lepas ketiga, keempat, Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri mengetuai sebuah kementerian atau beberapa buah kementerian. Titik. Lepas keempat, kelima, di bawah Timbalan Menteri ada menteri. Menteri mengetuai setiap kementerian yang ditugaskan untuk mengubah dasar-dasar kerajaan dan juga melaksanakan pembangunan ekonomi dan juga sosial negara. Lepas kelima, keenam, bawah menteri adalah ada Timbalan Menteri. Menteri dibantu oleh Timbalan Menteri atau setiausaha politik atau setiausaha parlimen. Lepas keenam, ketujuh, bawah Timbalan Menteri ada Ketua Setiausaha Negara. Ketua Setiausaha Negara mengetahui perkhidmatan awam di Malaysia dan menguasai perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan. Dan bawah Ketua Setiausaha Negara ada Ketua Setiausaha Kementerian. Ke-8, Ketua Setiausaha Kementerian adalah Ketua Pentadbiran Kementerian. Ada lagi tak bawah Ketua Setiausaha Kementerian? Ada lagi. Ingat balik formula. PM tepi minta setia pada kaki tangan. Pada tu apa? Pengarah. Ya, jadi Ketua Pengarah adalah Ketua Jabatan Kerajaan. Last sekali, kaki tangan bertanggungjawab melaksanakan semua dasar-dasar kerajaan dan bertanggungjawab melaksanakan semua tindakan yang diarahkan oleh kerajaan di bawah kementerian dan jabatan kerajaan. Okey, last sekali soalan C. Konsep pegang kesingan kuasa mempunyai kepentingannya tersendiri. Jelaskan kepentingan tersebut. Okey, seperti biasa, soalan esei wajib ada pembuka. Tengok pembuka dah. Konsep pengasingan kuasa mempunyai kepentingannya tersendiri kerana menjamin kecekapan dalam pentadbiran. Ingatlah, untuk bermasuk uraian bermula perkataan hal ini. Titik. Lepas titik tulis hal ini agar dapat mewujudkan sistem sikap amanah, integriti dan accountability. Titik. Lepas masuk huraian, bermasuk contoh. Kalau tak ada contoh, bermasuk terus kesan. Kesannya mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran. Ya, cikgu nak ulang balik. Untuk soalan kebat yang terakhir ni, selalu soalan kebat adalah soalan yang terakhir. Kalau esei, soalan C. Yang last sekali. Dia mesti ada 4 perkara yang cikgu ajar lah. Yang pertama, isi. Yang kedua, huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga, ada contoh bermula perkataan contohnya. Dan yang keempat, ada kesan bermula perkataan kesannya. 4 perkara nak. Isi, huraian, contoh, kesan. Kalau tak ada contoh, bermasuk terus kesan. Okey, tengok. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kepentingan kedua ialah memastikan kelicinan pentadbiran kerajaan. Titik. Hal ini dapat mengelakkan kerenah birokrasi dalam pentadbiran. Titik. Kesannya, wujud budaya kerja cemerlang. Lepas kepentingan kedua. Kepentingan ketiga ialah wujud pentadbiran yang sistematik. Hal ini agar dapat mengelakkan pembolotan kuasa. Titik. Kesannya, keadilan dalam sistem pemerintahan dapat ditegakkan. Last sekali, kepentingan keempat ialah memelihara kedaulatan negara. Hal ini dapat mengelakkan perbalahan atau perselisihan faham antara kaum. Kesannya, menjamin kesejahteraan rakyat.
Untuk soalan yang 8 markah ni, bagi 3 isi pun dah cukup dah. Tetapi dalam Pahisa, setiap pelajar digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Agar kita keluar Pahisa nak dalam keadaan puas-puas ke was-was. Ya, kalau nak puas-puas, sangat puas hati, jawab lebih. Okey, hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian permintaan cikgu. Sebelum cikgu mengundurkan diri adalah tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.